Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru ni viral isu berkaitan dengan tajuk pindah roh. Ini antara isu kemuncak yang berlaku dan menyebabkan berlaku tuan sedikit perbincangan yang agak peringkat yang rasmi dan akhirnya selesai. Alhamdulillah. Namun maklumat berkaitan isu ini mesti kita faham supaya kita tidak tersalah langkah buat kali yang kedua. Tuan-tuan, isu pindah roh ni dengan maksud roh yang sama boleh berada pada 2-3 jasad yang lain. Atau dengan bahasa lain, 2-3 jasad berkongsi satu roh. Sebagai contoh, A lepas dia mati, rohnya pindah kepada B. Selepas B mati, roh tersebut pindah kepada C pula. Roh yang sama, tapi 3 jasad. Kita nampak macam biasa. Tetapi tuan, isu pindah roh kalau dengan kepahaman tadi, sekurang-kurangnya dosa besar wajib bertaubat. Lagi dahsyat, boleh syirik dan kufur. Kenapa? Dengar penjelasan. Begini. Kebanyakan agama-agama yang syirik, mereka ada kepahaman boleh pindah roh. Roh orang lain boleh masuk dekat orang lain. Roh zat yang lain boleh pergi dekat zat yang lain. Contoh, agama Buddha. Yang kedua, agama Hindu. Yang ketiga, agama Yahudi. Yang keempat, agama Kristian. Yang kelima, Syiah Nusairiyah dan Syiah Darus. Yang keenam, ahli falsafah. Yang ketujuh, yang ni grup yang lain. Orang beriman, orang Islam, tapi mengatakan boleh juga pindah roh. 7 golongan ini yang dibawa kepahaman boleh pindah roh. Maknanya boleh berlaku roh yang sama dikongsi oleh 2-3 jasad. Agama Buddha, dia sembah berhala, sembahan dia tuan, dia minta. Dia kata sembahan itu boleh bagi mudarat dan manfaat. Walaupun Buddha kata Tuhan besar tu di atas. Tuhan besar tu di atas. Hak bawah Tuhan kecil, perantara. Dengan meminta kesembahan, meletakkan bahawa ada roh, tuan-tuan, Tuhan di situ. Yang kedua, agama Hindu. Ini ringkas saja. Hindu tu, apa sekalian, yang kita dengar, tuan-tuan, sampai hari ini, ialah mereka mengatakan lembu tu sebagai Tuhan. Lembu sebagai Tuhan. Lembu. Tapi bagaimana mereka mengatakan lembu tu Tuhan? Kerana ada roh Tuhan pada lembu tadi. Oleh yang demikian, mereka tak makan lembu. Tuhan mana boleh makan. Cuma saya dah melawak dengan kawan lah. Ini walaupun dia berpegang demikian, lembu tu Tuhan tak boleh makan lembu tersebut. Tapi India antara pengeksport lembu, daging lembu yang terbanyak. Termasuk Malaysia kita pun, tuan-tuan, banyak lembu daripada India ni. Duk melawak dia pala kawan India dengan marah kat saya. Kata lembu Tuhan mereka tak boleh makan, tapi orang yang makan Tuhan mereka tak apa. Duk melawak lagu tu lah. Baik tuan-tuan. Yang ketiga, Yahudi juga bawa kepahaman pindah roh. Kita tak perasan. Al-Quran beritahu, berkatalah orang Yahudi bahawa Uzair anak Tuhan. Uzair itu manusia. Tapi Yahudi kata Uzair itu anak Tuhan. Kalau kita tanya balik, kenapa mereka kata Uzair itu anak Tuhan? Kerana roh Tuhan ada dalam Uzair. Pindah, kongsi. Yang keempat, orang Kristian mengatakan Isa anak Tuhan. Isa itu ialah manusia. Bagi kita, Nabi Isa manusia dan Rasul Allah. Tetapi kenapa Kristian yang sesat ini mengatakan bahawa Isa itu anak Tuhan? Jawapannya mudah sahaja. Kerana Ruhul Qudus, roh Tuhan ada dalam Isa. Berkongsi, maka Isa pun jadi anak Tuhan. Atau bahasa mereka kata, Isa itu Tuhan anak. Allah itu Tuhan bapa. Syiah Nusairiyah. Tuan-tuan perasan,
Syiah ini terkenal semasa mula perang meletus di Syria. Bashar Assad. Bashar Assad, Presiden Syria sampai hari ini, dia tuan-tuan sekalian bermazhab Syiah Nusairiyah. Bashar Assad bermazhab Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ikut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, mereka terkeluar dari Islam. Antara pahaman mereka boleh pindah roh. Tuan-tuan, selepas berbulan-bulan perang berlaku di Syria dahulu, pengikut Bashar Assad ni punya fanatik mengatakan Bashar itu ilah Tuhan. Mereka letak gambar Bashar, tulis Bashar itu Tuhan, ilah, mereka sujud. Tuan, itu agak melampau lah. Melampau. Dan yang kedua, Syiah Darus dan ahli falsafah juga mengatakan demikian. Ahli falsafah ni, geng yang pakai logik akal, dia kata mudah saja. Kalau roh tu boleh duduk dekat seorang, duduk dekat dua pun boleh. Faham tak? Kau tak boleh dua, tak boleh langsung pada awal. Oleh kerana roh tu boleh duduk dekat seorang, maka roh tu boleh duduk dekat dua. Dia pakai akal. Tuan-tuan, lebih kurang macam tu. Baik, kemudian berbalik kepada golongan yang ketujuh, orang beriman, orang Islam, tiba-tiba dia juga bawa pahaman boleh pindah roh. Tanasukh al-arwah. Itu istilah asalnya. Tanasukh al-arwah. Copy paste. Roh tu letak dekat jasad yang lain. Copy paste. Tuan, no? Baik, kalau orang yang beriman dia buat pahaman ni, salah tak Ustaz? Sekurang-kurangnya dosa besar. Tapi lagi berat, kalau orang yang beriman tadi, dia bawa pahaman pindah roh, terkadang boleh bawa kepada kufur. Tentu fikir, apa kaitan? Macam mana hujah dan alasan? Dengar, dengar. Ni, saya tanya, kita ni selepas kiamat besar berlaku, setelah hancur lebok dunia ni, zero, tak ada apa, semuanya binasa, melainkan 10 perkara. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka akan berlaku kebangkitan semula. Betul? Disebut sebagai al-ba'th, kebangkitan semula. Kita semua yang pernah hidup dalam dunia ni akan bangkit semula. Untuk apa Ustaz? Terima balasan. Syurga ataupun neraka. Siapa yang kena bangkit? Siapa yang kena bangkit? Semua yang pernah hidup dalam dunia ni. Siapa tu? Setiap jasad yang pernah hidup dalam dunia ni akan dibangkitkan di padang mahsyar. Maksud Ustaz lagi, tak ada siapa yang terkecuali. Semua kena bangkit. Kalaulah kita mengatakan bahawa satu roh boleh kongsi 2-3 jasad, maka semasa hari kebangkitan semula ke padang mahsyar, akan ada 2 jasad tak akan bangkit. Sebab roh tak ada. Pasal roh satu, share 3 orang. Tuan-tuan, ingatlah Allah Ta'ala cipta kita, kejadian kita sebagai manusia, hidup jasad kita dengan roh kita masing-masing. Dengan kaedah yang samalah, Allah akan cipta kita semula untuk bangkit akhir esok dengan jasad dan roh kita masing-masing. Satu jasad, satu roh. Satu roh, satu jasad. Semua kena bangkit untuk terima balasan. Tiba-tiba satu roh kongsi 3 orang. Faham? Nanti di akhirat yang akan bangkit ialah jasad yang roh dengan dia. Yang 2 lagi tak bangkit. Seolah-olahnya awak, bila awak kata boleh berlaku pindah roh, share roh, bermakna awak menafikan. Awak akan katakan 2 jasad ini tak akan bangkit. Walhal Allah Ta'ala kata semua kena bangkit. Sepertinya awak kata 2 orang ni tak terlibat dengan kebangkitan semula. Faham saya apa ni? Nak fikir tak boleh nampak aku no?
Semua kena bangkit tanpa kecuali, baik raja, baik rakyat jelata, kaya atau miskin, lelaki atau wanita, tuan-tuan, semua kena bangkit tanpa kecuali. Allah Taala sebut wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semua mereka akan datang bertemu Allah Taala akhirat esok farda, masing-masing individu, bukan tumpang orang, bukan duk pakat dengan orang, masing-masing. Tak ada yang kecuali. Sebab itu dia kata, konsep mengatakan boleh pindah roh. Satu roh share 3 orang, akhirnya menyebabkan ada 2 jasad takkan bangkit. Bercanggah dengan Quran yang mengatakan semua kena bangkit. Awak Ustaz, dah kata satu roh share 3 orang. Kita jasad hidup dengan roh. Nampak tak ni? Selesai. Itu mudah saja. Kalau dalil tuan, sebenarnya ada 5 dalil untuk kita perkemaskan hujah mengatakan tak boleh berlaku pindah roh. Ada 5 dalil kesemuanya. Baik. Yang paling ketara, semasa alam zar, alam ruh, alam sebelum Allah cipta manusia lagi, tapi roh mereka Allah dah ciptakan. Dihimpun semua roh-roh pada masa itu, termasuk roh kita yang ada pada hari ini, roh orang yang telah pun mati, dan roh orang yang akan lahir selepas kita. Himpun semua di alam zar. Masa dihimpunkan itu, Allah Ta'ala tanya kat semua roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua? Qalu bala syahidna, ya, confirm, yes, engkau Tuhan kami semua. Siapa yang mengaku tu? Setiap roh. Roh mana ni? Roh-roh yang akan dimasukkan dalam jasad masing-masing ketika lahir dunia. Sebab itu jasad kita menjadi tempat ujian. Awal roh kita dulu, setiap satu roh telah menyaksikan Allah sebagai Tuhan. Kemudian dimasukkan jasad masing-masing. Masa masuk jasad, itulah ujian kita, kekal beriman ataupun sebaliknya. Kalau roh tu menumpang tuan, kan? Tak sampai tuan ujian roh terhadap setiap jasad tersebut. Yang ketiga, bila kita mati, kita akan berpindah ke alam. Ni semua yang dok ada ni. Kalau kita mati esok, kita akan berpindah ke alam apa? Alam baru, dia kata. Seronok sangat. Alam barzakh. Ada kubur ke, tak ada kubur ke, lepas mati alam barzakh. Ada kubur tu biasa, tak ada kubur berlaku juga. MH370 Mansa dia tuan. Tak jumpa apa gelar, tuan pun tak jumpa, kubur lagi tak jumpa, tapi tetap dengan mati mereka pindah ke alam barzakh. Betul? Dulu tuan orang pergi ke Mekah naik kapal ayak. Nah, masa dia pakai layak 2 bulan. Pakai belerang, pakai arang batu, tuan-tuan 16 hari. Nah, 17 hari. Tu zaman tu punya lama atas laut tuan, ada yang meninggal dunia. Akhirnya buat lagu mana? Urus jenazah. Akhirnya tuan nak tanam kubur tanah, bukan ada tanah, pergi duk gali tanah tu. Pergi duk korek kapal dan sekalian ni panjang cerita. Mati atas kapal dalam laut. Nak kubur tanah, pergi cangkui bawah. Pergi cangkui kubur semua. Lepas dalam ayak. Tak ada kubur, tak ada batu nisan, tapi tetap kembali ke alam barzakh. Maksud saya, bila masuk ke alam barzakh, antaranya ialah kita akan disoal dengan munkar nakir, oleh munkar nakir. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka. Tidak. Ustaz, siapa nak jawab? Kita jawab. Siapa? Masing-masing yang matilah. Siapa jawab? Kita dah mati. Roh kita lah. Alam barzakh. Ustaz, kalau satu roh share 3 orang, tiba-tiba 3 dah mati. Contoh, jawab Ustaz. Itu tak apa lagi. Soal munkar nakir. Yang lagi kritikal kita fikir keliru ialah kita beriman bahawa dalam kubur ada nikmat kubur. Betul? Kita beriman dalam kubur ada siksa kubur. Betul? Siksa kubur, nikmat kubur, berkekalan sampailah berlaku kiamat besar. Nikmat kubur rasa seronok, siksa kubur rasa sakit. Ustaz, kita dah mati. Siapa yang akan rasa? Roh kita lah. Tuan-tuan bayangkan, kalau satu roh share 3 orang,
Semua dah mati alam barzakh. Roh mana yang akan rasa nikmat kubur dan siksa kubur? Kita kata, satu lah, dua lagi tak. Lega. Tiga jasad, share satu roh. Nikmat kubur berkekalan sampai kiamat. Siksa kubur sampai kiamat. Berpanjangan. Akan dirasa nikmat, akan rasa sakit dengan siksa kubur. Tapi kalau roh tu satu, share 3 orang. Tiga-tiga dalam kubur. Yang rasa nikmat sakit yang mana? Seorang je lah yang ada roh kat dia. Kebetulan C tu dia nakal sikit. Kata roh hampir duduk kat A, aku ni nakal, aku dalam kubur kena siksa ya. Contoh. Tuan, tidak ada hikmah ketika itu. Nak jawab keliru. Yang keempat, kita semasa tuan-tuan dalam kandungan perut mak kita, 40 hari pertama air mani, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga tuan-tuan dalam bentuk tulang bercampur dengan daging. Hari yang 121 Allah perintah tu masukkan roh dalam budak tersebut. Roh siapa tu? Roh dia yang belum bukan second hand, new. Roh yang baru, bukan second hand, bukan used. Ya, tuan-tuan, yang tak register lagi, bahasa mudah lagu tu. Roh dia ditiupkan dalam jasad budak tersebut ketika umur 1-2 hari dalam perut mak dia. Faham penuh? Tuan-tuan. Jadi, maksud saya nak beritahu, kalau orang yang beriman berfikir mengatakan bahawa boleh berlaku pindah roh, maknanya dia terpaksa secara tak langsung mengatakan roh yang sama boleh berkongsi 2-3 jasad yang berbeza dalam masa sama. Secara tak sedar dia mengatakan ada jasad yang tak akan bangkit semula di padang mahsyar. Allah Ta'ala kata semua kena bangkit. Itulah ulama kata bawa pahaman pindah roh boleh jadi kufur, kerana awak menafikan ada kebangkitan semula pada sebagian jasad-jasad yang tidak ada roh yang berkongsi dengan roh yang lain. Itulah tuan kepahaman yang kita kena ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau ikut nak cerita tu panjang lagi lah tuan. Saya rasa cukup setakat tu untuk kepahaman ringkas kita malam ni berkaitan isu pindah roh. 5 minit. Al-Imam Al-Ghazali, qabih tuan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia kata tak boleh bawa pahaman pindah roh. Syirik, kufur, dosa besar. Melainkan satu kes sahaja. Yang ni teka-teki lah untuk tuan sebenarnya balik malam ni. Imam Ghazali kata tak boleh bawa pahaman pindah roh. Dosa besar, syirik, kufur. Satu kes ini sahaja yang boleh kata pindah roh. Tak dosa, tak salah, tak sesat, tak syirik, tak kufur. Yang ni boleh. Satu roh kongsi 2 jasad. Tak salah dan sabit di dalam Al-Quran. Yang ni dia lebih kurang teka-teki. Siapa nak jawab? RM50. Boleh ke mana? RM50. Boleh. Dari kita boleh. Satu kes halal kita kata boleh pindah roh. Satu roh yang sama share 2 jasad. Bukan 3, 2 sahaja. Tak sesat, tak syirik, tak kufur. Dan sabit di dalam Al-Quran. RM100. Minta bank RM50 boleh guna. Boleh, bank kata boleh RM50. Masjid 50, bank RM100 dah. Siapa nak jumpa? RM200 tutup. Dia gini tuan. Dia gini. Tentu saya tanya betul-betul lah. Apa yang kita telah belajar sebelum ini atas kepahaman kita. Mesti tuan kata, betul Tentu akan kata lagu tu. Sekarang ni, hidup dalam dunia, alam dunia ni, kita dengan jasad dan roh kita, betul? Inilah jasad kita dan roh kita. Bila berlaku kiamat besar, masa kiamat besar berlaku tu, orang beriman tak ada. Yang ada semua orang kafir.
Langit berguntingan timpa ke bawah, bukit berterbangan hancur timpa ke bawah, bumi terbelah orang masuk lubang sebut dan ayat tembak naik ke darat. Habis. Yang berlaku masa tu semua orang kafir. Orang beriman mati sebelum kiamat. Ini rahmat Allah untuk kita. Alhamdulillah. Bila kiamat besar berlaku, semua hancur lebur. Zero. Bukan jadi abu. Zero. Kecuali 10 perkara yang tak binasa. Termasuk roh. Tulang senonggeng. Masing-masing. Chip tulang senonggeng lebih kurang chip kita lah tuan. Tulang senonggeng tu. Ini tak binasa. Baik, selesai. Kemudian bila Allah Ta'ala perintah Israfil tiup sangka kala yang kedua, kita akan dibangkit dah. Yang belakang jawab Ustaz. Mesti dibangkitkan semula. Betul? Okey, dengar soalan. Yang kita mesti dibangkitkan semula ni, adakah kita yang sama ataupun kita yang lain? Jawab. Kita yang sama ni ke ataupun kita yang lain? Ustaz, kalau kita lah. Pasal kita yang lain pula. Ada orang buat tanya. Gaya serta tu boleh jawab dah. Soalan tadi jelas. Jadi saya sebut tuan, clue dia tu jelas. Tentu boleh jawab dah. Allah Ta'ala kata, "Thumma ansha'nahu khalqan akhar." Kita yang dibangkitkan semula di padang mahsyar ialah jasad kita tu memang rupa kita. Rupa kita, badan kita, tapi ciptaan baharu. Bukanlah digabung-gabung, dicantum. Tuan-tuan, tulang daging hancur hak dunia dulu. Dah. Bukan sistem puzzle. Bukan sistem restoration. No. Bukan reconstruction. No. Tuan-tuan, Allah cipta kita di padang mahsyar, bangkit semula pada mahsyar, ciptaan baharu. Jasad kita, rupa kita, tapi kita yang lain. Maksud kita yang lain, bukanlah Allah cipta kita untuk bangkit semula, dicantum balik daging, tulang, dunia yang hancur. No, bukan. Ciptaan baharu. Faham ke tak? Sebab itu Imam Ghazali cerdik. Kita melihat kepada itu, jasad kita yang dibangkit pada mahsyar itu ciptaan baharu, bukan cantum balik hancur dunia dulu. Sepertinya dua jasad yang lain, sepertinya. Tapi kita lah juga. Faham tak? Orang nak panggil apa? Dia panggil kopi ori. Dia panggil kopi ori. Memang dia, tapi lain. Memang dia, tapi buat lain. Maka walaupun dia yang sama, cuma kerana buat lain tu. Bukan jasad yang dunia dahulu, tapi buat lain. Sepertinya dua jasad, tapi roh yang sama, roh kita juga. Tulang senonggeng kita juga. Maka itulah satu kes yang Imam Ghazali kata, boleh kita kata kongsi roh. Itu sahaja. Tidak ada yang lain. Wallahu a'lam.